Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis ilmu kita dengan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Utamanya yang dihormati kepada pengurusi masjid, seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan pimpinan, adik-adik, abang-abang dan juga kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan seinfinity kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dan juga inayahnya kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas muka bumi ini. Dalam masa yang sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memanjangkan umur kita ini. Ada sebahagian kita yang 20 lebih, ada sebahagian kita di 50 lebih, ada sebahagiannya 60 lebih, dan ada sebahagiannya diberikan ekstra oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 60, 70, 80 dan sebagainya, semata-mata menginginkan supaya kita menjadi dekat dirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang syukur terhadap segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia pada hari ini, hari cuti, hari cuti. Tapi anak tak cuti ya. Lepas ni ada mesyuarat pula dengan keluarga sekolah dan sebagainya, tak cuti lah. Bagi kita semua belaka ni cuti belaka lah, cuti belaka. Cuma bagaimana kita nak menggunakan masa kita walaupun terhad dalam 2 hari, kerja 5 hari, cuti 2 hari. Macam mana kita nak menggunakan masa kita tu dengan sebaik-baiknya, sehinggalah kita dapat melunaskan segala hak-hak yang boleh kita berikan kepada orang yang sepatutnya kita berikan. Dan mudah-mudahan cuti ini dapat memberikan kepada kita keberkatan insya-Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sambung masih lagi di dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai bab sabar dalam hadis yang ke-7. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki 'inda qabrin فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبقي على صبي لها. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menjumpai seorang wanita yang sedang menangis di atas kubur. Maka beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu berkata, pergilah engkau dari sini kerana sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah seperti yang menimpa diriku.
Wanita itu tidak tahu bahawa yang bersabda itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang yang mengatakan bahawa yang bersabda itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita itu langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia tidak menjumpai para penjaga pintu. Kemudian ia berkata, "Saya tidak tahu kalau yang bersabda tadi adalah Tuhan." Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya sabar itu hanyalah pada hari pertama daripada musibah itu berlaku." Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim ada juga dikatakan bahawa wanita itu menangisi akan kematian anaknya. Muslimin dan muslimat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita mendengar dan berbincang sedikit mengenai satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengingatkan kita lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disandarkan oleh Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segi percakapan, daripada segi pengakuan, daripada segi amal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dengar cerita-cerita dalam sirah nabawiyah tersebut, semuanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kita ini mempelajari pelbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mempunyai beberapa misi untuk belajar perkara tersebut. Di antara yang pertama yang disebutkan di dalam ayat Quran tadi, bahawa ada sebahagian manusia ini yang mengorbankan dirinya, wa minan nas may yashri nafsahu, yang mengorbankan dirinya ibtigha'a mardatillah, untuk nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun bil ibad, maka Allah Subhanahu wa taala yang maha belas kasihannya terhadap hamba-hambanya. Perkara yang pertama kita belajar hadis ini adalah selari dengan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita ini ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam keadaan kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu kita semak balik dalam keimanan dan keyakinan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mestilah keimanan yang begitu jitu, begitu hebat, begitu besar terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang benar, dan kita mestilah berebut untuk mengamalkan perkara tersebut. Kalaulah semakin banyak kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi masih ada lagi perkara yang kita tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segi percakapan baginda dan daripada segi pengamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebahagian yang kita terima, ada sebahagian yang kita tolak. Maka misi kita untuk belajar hadis pada hari ini tidak berjaya, gagal. Gagal. Jadi letakkan dalam hati kita apa yang diajarkan, apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu yang kita kejar untuk kita mengamalkannya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat dengar saja apa yang perkara yang baru yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, balik rumah amal terus. Semata-mata contohnya berlaku apabila turunnya ayat Al-Quranul Karim berkaitan jangan sembahyang ketika mana mabuk. Pengharaman untuk mengharamkan arak ini dia berperingkat. Yang pertama ini di antaranya adalah bila turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, jangan sembahyang dalam keadaan mabuk. Tak haram lagi arak. Kemudian barulah diharamkan al-khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Tentang pengharaman arak ini. Cuma dalam awal-awal lagi, apabila Allah Subhanahu wa taala merakamkan Al-Quran bahawa tidak boleh minum arak ketika mana dalam sembahyang, para sahabat dengar sahaja ayat Quran tersebut, balik rumah pecahkan segala tempat penyimpanan botol-botol arak dan sebagainya, nak kejar, nak berebut tentang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada mereka dalam bentuk wahyu, semata-mata nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pada hari ini begitu juga keyakinan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya semakin lama kita upgrade, kita tingkatkan
kerana kita mempelajari kalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita mendengar segala ucapan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keimanan kita bertambah, lebih-lebih lagi lah apabila kita berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Mestilah mengikhlaskan diri kita. Mudah-mudahan kedatangan kita pada hari ini, sahabat kaki kita pada hari ini mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini adalah sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas radhiyallahu anhu. Anas ini nama sebenarnya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik bin Nadar bin Damdam bin Damdam Al-Ansari Al-Khazraji, orang Ansar daripada kalangan Ansar, penduduk tetap Madinah Al-Munawwarah. Cumanya di dalam Madinah Al-Munawwarah terbahagi kepada dua puak yang begitu hebat, yang begitu hebat dan begitu besar. Di antaranya ialah Aus dan Khazraj yang bergaduh sesama sendiri. Dan bila kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan mereka semua dengan persaudaraan akidah. Dengan persaudaraan akidah, dengan Islam, semangat ukhuwah Islamiah, maka mereka tidak lagi berperang, hormat di antara satu sama lain, dan menjadi seorang Islam yang begitu hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah salah seorang daripada golongan-golongan Ansar. Dan daripada kalangan Ansar, dia ini daripada keturunan Al-Khazraj. Khazraj. Okey, baik. Kemudian yang dikatakan bahawa Anas bin Malik ini menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan 10 tahun bersama dengan Nabi, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menguruskan dan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah Anas bin Malik bin Nadar bin Damdam ini mendapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada beliau ini, sahabat ini, supaya mendapat anak yang begitu ramai. Dan akhirnya dia dapat anak yang begitu ramai. Anak yang ramai, sehinggalah pada tahun 93 Hijrah beliau ini yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tahun 93 Hijrah beliau telah pun meninggal dunia. Dan dikatakan meninggal dunia ketika umurnya dalam 100 tahun. Umur yang begitu panjang, melihat perubahan-perubahan yang berlaku di dalam umat Islam pada waktu itu, sehinggalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam umurnya 100 tahun. Inilah beberapa sinopsis kehidupan dan juga latar belakang oleh Anas bin Malik bin Nadar bin Damdam Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Bahwasanya Anas radhiyallahu anhu telah pun berkata bahawa sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menjumpai seorang wanita yang sedang menangis di atas kubur. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumahnya ataupun mau balik rumahnya lah daripada beberapa program dan sebagainya, bertemu dengan para sahabat, balik melalui satu tempat yang dinamakan sebagai qabrin, iaitu kubur, tempat kita menyimpan mayat. Kalau istilah yang digunakan pakai oleh kaum Cina, jerat. Jerat. Kita ni bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dan sebagainya, melalui satu tempat iaitu kubur. Tempat orang Islam yang telah ditanam ketika itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang wanita yang sedang menangis di atas kubur. Menangis di atas kubur, menangis yang teresak-esak, menangis yang dalam keadaan yang tidak terkawal, menangis dengan kalau kita panggil dalam keadaan yang sedang meroyan, menangis seperti seolah-olah tidak boleh menerima takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan riwayat Muslim yang lain mengatakan bahawa wanita ini menangis kerana kematian anaknya yang dia kasih. Sayang kepada anak ini sehinggalah kematiannya tidak boleh terima. Menangis, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah minta Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali anak dia yang dia kasih. Sayang sangat kepada anaknya, menangis teresak-esak, menekuk mukanya dalam keadaan itu. Maka beliau pun bersabda, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah
kamu kepada Allah dan bersabar. Ittaqullah wasbiru. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabarlah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang wanita yang sedang menangis di atas kubur. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu, Nabi melihat seorang wanita yang cukup kasihan, menangis sebegitu rupa, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Inilah kalimat apabila kita lihat kepada seorang wanita, kita lihat kepada sahabat-sahabat kita, muslimin maupun muslimat, yang kadang-kadang tidak boleh menerima satu ujian, satu musibah, satu ibtila, satu orang panggil apa? Mihnah, tribulasi yang berlaku terhadap diri mereka ini, sampaikan mereka ni jatuh tersungkur, menangis. Tak boleh dah, nak pergi dah. Seolah-olah dia tidak nampak jalan untuk keluar daripada kemelut yang berlaku. Tak nampak jalan keluar. Kemudian apa yang diperkatakan oleh Nabi SAW memberi nasihat, memberi ketenangan kepada beliau ini, dalam keadaan Nabi SAW mengatakan, ittaqullah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita ini menerima segala takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan ke atas kita, dan kita kena berfikir bahawa segala apa kurniaan, mihnah, tribulasi, segala-galanya adalah didatangkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini maksud ketakwaan yang dimasukkan di situ. Terima takdir kerana segala yang berlaku ke atas kita ini adalah daripada kekuasaan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sayang ini, maka Allah Subhanahu wa taala ia akan menguji seorang. May yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita ini, cinta terhadap kita, kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Nabi mengingatkan kepada seorang wanita ini yang menangis terdesak-desak, supaya perkara yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan terima takdir perkara tersebut, kerana datangnya anak beliau ini, hilangnya anak beliau ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya datang daripada pencipta dan kembali semula kepada pencipta. Kita kena sedar, dan perkara tersebut menjadi realiti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita menghadapi musibah yang cukup besar. Kemudian dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, wasbir, sabar, sabar. Kenapa? Dalam hadis yang lain juga, dalam kitab Matan Arba'in juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengata, as-sabru diya. Sabar itu adalah sinaran cahaya daripada kegelapan kepada terang, daripada kejahilan kita kepada perkara-perkara yang kita tahu macam mana kita nak menyelesaikan masalah. Formulanya macam mana? Bila menghadapi kemelut, kita kena sabar. Sabar menerima ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam keadaan kita mengkoreksi diri. Sabar dalam keadaan kita muhasabah balik diri kita. Ini maksud kesabaran. Inilah dua perkara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ittaqillah wasbiri, iaitu takut, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabarlah dikau. Baik, apabila mendengar seorang yang berkata kepadanya ketika mana dia sedang menangis terdesak-desak, menekukkan diri mereka dan wajahnya di atas tanah, kemudian apabila mendengar seorang yang menasihati beliau bahawa bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabar, dia dengar keadaan suara tersebut, dalam keadaan dia tak pandang, dia tak nampak, dia tak tengok siapa yang berkata. Dalam keadaan bila dia dengar perkara tersebut, nasihat yang diberikan kepadanya, dan wanita itu berkata, pergilah engkau dari sini, kerana sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah seperti yang menimpa diriku. Inilah wanita. Apabila mereka ini, golongan-golongan ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama yang mereka tidak boleh bendung adalah emosi mereka yang cukup lembut, emosi mereka yang sukar untuk dikawal. Apabila teruji,
Apabila teruji dan sebagainya, emosi perkara yang pertama. Bila datangnya orang yang menasihat, sabarlah, bertakwalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tengok dah. Pergilah engkau tidak menampung bebanan musibah sebagaimana aku tampung. Macam juga kita ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehilangan kereta boleh hilang, motor boleh hilang, kadang-kadang bankrupt, duit tak ada. Kita kadang-kadang seolah-olah kita merasakan daripada kalangan sahabat-sahabat, kitalah orang yang paling Allah uji. Kadang-kadang sampai macam tu sekali. Kenapalah dalam kehidupan ini dilihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala uji dia ni lebih sekali. Rasa dirinya adalah orang yang kuat, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan orang lain. Kita rasa begitu. Sedangkan kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala uji belaka. Uji belaka mengikut keadaan dan keupayaan seseorang. Orang lain kita ada ujian kita. Pakcik-pakcik ada ujian-ujiannya. Abang-abang ada ujian-ujian. Semua ada ujian-ujian belaka. Dan apabila diuji, kadang-kadang kita merasakan bahawa kenapalah Allah Subhanahu Wa Taala uji dia macam ni. Dan kalaulah orang lain yang menasihati kita, kita akan mengatakan bahawa engkau tak diuji seperti aku diuji. Sampai macam tu sekali. Rasa macam rasa seolah-olah kita ni dizalimi. Rasa seolah-olah kita tak boleh tanggung dah, tetapi Allah masih lagi memberikan ujian yang begitu berat. Dan ujian-ujian ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kena tepat pada titik kelemahan kita. Sayang sangat kita kepada anak, Allah Subhanahu Wa Taala akan uji dengan menarik nyawa kita. Sayang sangat terhadap suami, sayang sangat terhadap isteri, Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita di situ. Sayang sangat terhadap harta ni nak guna sangat. Tahun ni duit sangat-sangat diperlukan. Ramai ni anak-anak ni, ramai yang membesar, ramai yang masuk sekolah dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala akan ujikan kita dalam bentuk kewangan macam-macam. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bila memuji kita, Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kita ni kembali ar-raja'u ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku juga pada wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, diuji dalam keadaan yang begitu berat sampai kan tak tertanggung, sehinggalah orang menasihati mereka, sehinggalah tidak boleh nak berfikir, kemudian mengatakan pergilah engkau dari sini kerana sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah seperti yang menimpa diriku. Menjadi satu perkara yang biasa terhadap golongan wanita. Wanita ni dengan emosinya dia akan kalah. Emosi dia akan kalah. Sebab itulah si suami dia kena pandai memainkan emosi sang isteri. Bila balik kerja, dah macam mana isteri suri rumah. Janganlah kita bawa bebanan kerja ini balik ke rumah. Kita ni bengang ni, depres, kita ni tension dan sebagainya, berada di tempat kerja. Balik kita tengok isteri kita macam tu, lah kali kita marah juga isteri kita. Jangan. Mereka juga orang-orang yang hypertension. Hypertension di rumah. Kita balik pula dan sebagainya, macam-macam kita marah dan sebagainya. Kita melempiaskan kita punya tekanan yang berada di kerja, tempiaskan berada di rumah kepada isteri dan anak-anak. Tak boleh. Takut dalam keadaan satu perkara, dalam keadaan emosi yang tidak boleh dikawal dan sebagainya, jadilah perkara yang telah terjadi. Baru-baru ni kita lihat WhatsApp kita, tak tahulah. Kalau benar, benarlah. Kalau tak benar, tak benarlah. Cuma kita nak mengambil ibrah daripada peristiwa yang berlaku. Bergaduh di antara suami dan juga isteri. Bergaduh di antara suami dan isteri. Lah kali ni kena marah, bini dah kena marah, tahu dah kat rumah dia dah tension, anak-anak ramai. Kemudian datang pula suami balik kerja, marah pula. Geram. Sampai satu keadaan tak boleh kawal. Lah kali bini dia pergi ke dapur. Pergi ke dapur kan pergi masak. Pergi ke dapur ambil pisau. Kalau pergi ke dapur pergi masak tom yam ke tak beralah juga. Boleh hilang stres. Pergi ke dapur ambil pisau dan sebagainya, nak acah-acah pada suami. Ni geram sangat ni. Lah kali main pisau dan sebagainya, larilah anak perempuan dia yang masih kecil, lari. Tengok mak ayah bergaduh ni takut. Lari nak peluk mak dia, lah kali kena pisau tersebut. Lah kali terbelah muka dia, terbelah. Daripada hidung sampai ke kening. Terbelah habis ni.
Kemudian dijahit masuk ke kereta, jahit. Allahu a'lam benar atau tidak. Yang paling penting kita mengambil ibrah dan juga pengajaran daripada apa yang berlaku. Inilah apabila emosi yang tidak mampu untuk dikawal, dan akhirnya kita ini dalam keadaan yang luar kawalan wanita. Dan wanita juga kita kenali sebagai seorang yang teremosi, selalu beremosi, emosi. Dalam keadaan contohnya dalam keadaan berlakulah peristiwa fitnah yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ni nak cerita emosi wanita ni tak lari, tak lari. Apabila Nabi SAW mendapat berita tentang Sayyidatina Aisyah telah melakukan suatu perkara di belakang Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengasingkan diri dengan Sayyidatina Aisyah. Ini peristiwa fitnah yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah, sehinggalah Nabi SAW tidak bercakap dengan Sayyidatina Aisyah, mengasingkan diri kepada Sayyidatina Aisyah, sehinggalah Sayyidatina Aisyah menangis. Kenapalah Nabi buat macam ni? Kerana Nabi SAW menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak membersihkan Sayyidatina Aisyah. Sekiranya Sayyidatina Aisyah tidak bersalah, bagi tahu Nabi dia tidak bersalah dan sebagainya, Nabi diam saja. Nabi diam saja. Bagi tahu dan sebagainya, Nabi diam. Lah kali balik rumah ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq balik ke rumah, tak nak cakap dengan Nabi SAW. Dah bagi tahu dah cerita yang sebenar, Nabi tak nak terima, Nabi diam. Emosi seorang wanita. Bila datang saja surah yang membersihkan diri Sayyidatina Aisyah semua, kemudian Nabi SAW memberitahu kepada Sayyidatina Aisyah bahawa telah dibersihkan diri engkau ni daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan kau tidak melakukan perkara tersebut. Kemudian ayahnya iaitu Abu Bakar As-Siddiq minta supaya dari Sayyidatina Aisyah minta maaf balik kepada Nabi SAW. Sayyidatina Aisyah tak nak minta maaf. Ni emosinya seorang wanita, emosi. Zaman Nabi wanita pun begitu, dan zaman kita juga begitu. Sebab itulah perempuan ini dia tidak boleh nak menjadi seorang ketua negara, tak boleh. Ketua yang paling besar sekali, contohnya apa? Perdana Menteri. Perdana Menteri, dialah orang yang paling besar, dan kalaulah dia orang paling besar, wanita tidak boleh diletakkan di tempat itu, tak boleh. Kerana wanita ni dia terpengaruh tindakannya adalah dengan emosi. Kita lihat sajalah perempuan yang menjadi guru besar. Kita ada pengalaman yang menjadi guru besar. Dulu sebelum tu lelaki jadi guru besar, boleh relax, tak ada masalah. PNP boleh buat lewat dan sebagainya. Kena perempuan mampu. Kena perempuan PNP kena buat, tak boleh balik dan sebagainya, balik kena lewat dan sebagainya. Macam-macam kena. Sedetail-detail perkara dia akan cek. Dia akan cek seorang guru ni. Dia akan cek letih. Macam kita buat lesen, buat lesen JPJ. Tengah hari dah kita pun penat. Lah kali kena nak minta doa minta laki. Dapat perempuan. Dapat perempuan. Mulalah tak naik lagi dah marah dah. Tak naik lagi. Kenapa lambat ni? Dah lewat dah ni tengah hari. Allahu Akbar, kita baru dengan senyum. Assalamualaikum nak masuk ni. Kena marah dah. Awak kena marah dah. Nak lepas dengan payah dan sebagainya. Kenapa? Kerana perempuan didasari dengan emosi. Itulah ciri-ciri keunikan wanita yang kita kena terima. Kena terima. Dalam keadaan yang emosi, kadang-kadang ada juga lelaki yang emosi. Hatinya berjiwa lembut. Muka dia legend, tetapi dalam hati ada taman. Dalam hati ada taman. Biasalah. Biasalah. Kemudian dalam keadaan itu, bila dia mengatakan kepada baginda dalam keadaan dia tidak sedar itu adalah Nabi SAW, dia mengatakan, pergilah engkau dari sini, kerana sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah seperti yang menimpa diriku. Wanita itu tidak tahu bahawa yang bersabda itu adalah Nabi. Kemudian ada seorang yang mengatakan bahawa yang bersabda itu adalah Nabi SAW. Bila dia dah marah, dia dah halau orang yang bagi nasihat kepada dia, kemudian datanglah seorang, mungkin sahabat dia dan sebagainya, datang, yang tanya pada engkau itu, yang nasihat engkau yang mengatakan ittaqillah wasbiri itu adalah Nabi SAW. Sudah. Aku ingatnya orang biasa. Rupa-rupanya adalah Nabi SAW. Bila dia tahu sahaja yang datang itu diberitahu, yang datang itu adalah Nabi SAW, lantas maka wanita itu langsung datang kepada Nabi SAW, dan ia tidak menjumpai para penjaga pintu.
Dengar sahaja yang tegur dia tadi itulah Nabi SAW. Kelang kabut, lap-lap mata dia, sudah. Okey dah, aku dah okey dah. Pergi nak jumpa Nabi SAW, nak minta maaf balik. Nak minta maaf. Wahai Nabi, aku dah sabar, aku boleh terima ni, aku minta maaf. Tadi aku tak sabar, sekarang dah sabar. Sekarang dah sabar. Aku minta maaf. Aku tak tahu yang tegur aku itu adalah Nabi SAW. Inilah perkara apabila kita lakukan. Yang pertama, bila kita terkawal dengan emosi. Adik kita ni dengan emosi amarah, dengan emosi geram dan sebagainya, kadang-kadang kita melakukan perkara di luar kawalan. Kita lihat orang panah baran. Kadang-kadang di antara kita panah baran. Kita lah panah baran dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita marah ahli keluarga kita, macam-macam kadang-kadang kita sebut. Kita tak naklah terima engkau ni, engkau bukan adik aku semua hidup. Aku tak akan terima engkau. Perkara tu selalu berkata. Selalu dengar. Aku putuskan hubungan adik-beradik ni. Aku tak ada adik macam kau. Kita akan sebut perkara-perkara yang kadang-kadang tak terima akan. Dengan kita mencarutnya dan sebagainya. Apabila kita ini tidak terkawal, emosi semata-mata, sifat amarah, panas daripada syaitan yang begitu berat. Kemudian bila dia datang pada Nabi SAW, dia nak minta maaf dan sebagainya, dia melihat bahawa tidak ada orang yang menjaga pintu. Dalam istilah di dalam Al-Quran, dalam hadis ini, bahawa bawabin, bawabin iaitu bawab ini pelik. Rumah orang Arab yang tidak ada bawab pelik. Rumah Arab ini secara tradisinya sampailah di Mesir sekarang ni, di mana-mana negara Arab, dia ada bawab, tukang jaga pintu, tukang bersih rumah, tukang potong rumah, potong pokok dan sebagainya, tolong siram pokok, siram tanah, siram debu, basuh kereta. Ni kerja-kerja bawab di Mesir. Anak berada di Mesir dalam 4 tahun. Hidup ni depan rumah ni ada bawab ni yang penjaga rumah. Bawab ini kalau kita lihat di negara-negara Arab, sistem kasta ni kuat. Sistem kastanya menebal. Ada golongan yang paling kaya, yang paling miskin, paling rendah. Paling rendah adalah bawab. Hamba tak ada bawab. Golongan bawab ini golongan yang tidak mendapat pendidikan dengan baik, tak dapat. Pernah dia tanya, antaminin, kamu ni daripada mana? Bahasa Arab fasah. Antaminin, kamu daripada mana? Ana min Malaysia. Ana min Malaysia. Saya daripada Malaysia. Saya ni Malaysia. Saya ni orang Malaysia. Dia ada Malaysia ke? Saya ingat atas muka bumi ni ada Mesir saja. Ada Mesir saja. Tak pernah tengok TV pun, tak pernah tengok dan sebagainya. Dia hanya tahu bahawa dia hanya ada Mesir. Umud dunia. Ibu bumi ini adalah Mesir saja. Pernah satu ketika dibawanya seorang bawa ni, kawan-kawan lah, duk sakat ni, bawa ini pergi ke City Store. Kalau kita ni Mega Mall lah, besar lah. Summit kita bawa pergi mana ni, yang besar lagi, Mid Valley. Kita pergi mana? Ayo baru ni buka. Kita pergi, kita bawa dia sekali, bawa ke sana. Bila bawa ke sana, tengok eskalator. Ui, hebat. Hebat, Mesir ni sudah hebat. Bila eskalator sudah hebat. Dia tanya pula, kat Malaysia ada eskalator tak? Allahu Akbar. Tak pernah tahu negara lain juga membangun lebih hebat daripada Mesir. Inilah golongan-golongan bawah yang pada hari ini mereka ini golongan-golongan ini ada. Tak tahu menawan apa-apa, tapi anak setiap tahun ada. Tak tahu mana belajar. Benda tu secara nasional boleh tahu. Tapi bab pendidikan, bab ilmu pengetahuan tak tahu. Cuma adalah dia tahu ada beberapa orang ni bawa dia tahu Malaysia ni dia tahu bab bongga-bongga. Sebab apa? Iklan yang masuk dalam TV Mesir, perkara yang berkaitan dengan cuti-cuti Malaysia. Cuti-cuti Malaysia ini nampak hutan-hutan Sabah Sarawak saja, burung kenyalang, tengok orang pakai cawak dan sebagainya. Dia tengok kita ni bongga-bongga. Bongga-bongga. Dan golongan-golongan itu ada sehinggalah pada hari ini istilah mereka adalah bawab. Bawab. Kalian tengok, rupanya tengok pelik, tak ada bawab. Jumpa Nabi SAW, boleh jumpa turun. Kemudian orang perempuan wanita ini mengatakan bahawa saya tidak tahu kalau yang bersabda tadi adalah Nabi SAW. Minta abah balik. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi SAW,
Maka beliau bersabda, sesungguhnya sabar itu hanyalah pada hari pertama daripada musibah itu berlaku. Sabar ini adalah perkara yang pertama bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila perkara pertama kita bersabar, itulah kesabaran yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mempunyai fadilat yang begitu besar. Dapat ajrun, dapat thawabun azim, dapat pahala yang begitu besar apabila kita teruji, kita bersabar. Tapi bila kita telah teruji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kehilangan duit tak ada, motor hilang, ujian yang begitu berat, kita maki hamun dulu, kita marah kawan kita dulu, kita maki hujung rambut sampai hujung kaki, kita marah dan belaka dah, kita dah keluar habis dah penat mencaci maki dan sebagainya, dah penat, barulah sebaik aku sabar. Sebaik aku sabar. Kalau tidak dah kena pukul dah, aku pukul dah. Tapi mulut dia dah habis dah. Dia cakap caci maki habis dah. Nasib baiklah aku sabar. Tak kira. Time tu dah tak kira kesabaran. Selepas kita dah buat, kita dah keluarkan semua, kesabaran pada itu, waktu itu tidak mendapat apa-apa balasan. Apa-apa balasan. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah cerita yang telah diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu. Muslimin dan juga muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat kenapalah tergamaknya wanita itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa engkau tidak tertimpa musibah seperti yang menimpa diriku. Kalau kita lihat bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di dalam golongan yang dipanggil sebagai ulul azmi. Ulul azmi adalah golongan-golongan daripada para nabi, para rasul, yang mereka ni semuanya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbeza-beza. Ada yang diuji berhadapan dengan pihak penguasa, kerajaan yang begitu jahat, kerajaan tahu. Ada yang berkaitan dengan mereka ni menghadapi ancaman daripada kaumnya sendiri, daripada ahli keluarganya sendiri, yang kadang-kadang bebanan dakwah mereka ni kita pun tak boleh pikul. Cumanya di dalam step yang lebih besar, peringkat yang lebih besar, peringkat Nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ujian yang tidak boleh ditanggung oleh manusia biasa, tak boleh. Bila kita fikir juga tak boleh kita nak terima ujian yang begitu. Di situ adanya beberapa Nabi, beberapa Rasul, yang mereka ini ada 5 orang yang terkandung di dalam golongan ulul azmi yang mendapat ujian yang begitu hebat. Di antaranya yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Kelima-lima orang ini mendapat gelaran ulul azmi. Mereka yang mendapat ujian yang begitu berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berdakwah di Makkah Al-Mukarramah, ketika mana dia disembayang, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang, tengah-tengah sembahyang diletakkan bahan-bahan kotor di atas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan benda-benda kotor, Nabi sembahyang ni, dia letakkan tengah-tengah beribadat, diletakkan satu bahan-bahan yang kotor di atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, debunya, bangkai dan sebagainya, sehinggalah Nabi terdiam. Nabi diam, tak bergerak. Sehinggalah datangnya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha, membersihkan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Kenapalah orang macam ni boleh menyakiti tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala? Menangis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi pembela terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis anaknya Fatimah binti binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang lain juga, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat diuji yang begitu teruk, berada di Makkah Al-Mukarramah, ketika mana begitu teruk, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pergi ke Taif. Mudah-mudahan ada bantuan, mudah-mudahan ada orang-orang memberi pertolongan kepada Nabi dan juga para sahabat. Bila datang saja ke Taif, orang Arab Quraisy yang jahat ini yang berada di sana, mereka mengupah budak-budak muda ni, budak-budak yang berlari-lari ni, supaya baling batu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baling batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Nabi gila dan sebagainya dalam menyampaikan dakwah ini, sehinggalah di baling batu Nabi sallallahu alaihi wasallam menitiskan darah yang mulia.
menitih berdarah dan sebagainya, tercedera. Sehinggalah Nabi SAW ini berjalan dalam keadaan penuh tapak kasut Nabi SAW bunyi percikan darah penuh. Kita ni kalau hujan basah dan sebagainya, kita jalan bawa kasut kita, dengar cerik kita punya air yang berada di dalam kasut. Dan cerik kita ni, air cerik Nabi SAW bunyi yang berada di dalam kasutnya adalah darah Nabi SAW. Ada darah Nabi SAW. Dan sampai satu ketika bila Nabi SAW berhijrah, hijrahnya Nabi nak menyelamatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan Nabi SAW terpaksa bersembunyi. Kita pernah tak dalam satu keadaan kita ini berdakwah, kita buat program dan sebagainya, orang cari kita ni, marah kepada kita ni, kenapalah kita buat program dakwah, program ini. Marah kita orang cari kita, orang nak bunuh kita. Sampaikan kita kena menyuruh. Kunci pintu bilik Bilal ni. Kunci pintu takut. Benar tak? Tak ada. Tetapi Nabi SAW sampai macam tu sekali, sehinggalah mereka yang begitu hebat di kalangan Nabi dan para Rasul, mereka ini digelar sebagai ulul azmi. Ulul azmi. Cumanya ujian yang getir yang kita dapat pada hari ini, tak boleh kita nisbahkan kepada Nabi SAW. Ujian kita ni berat seolah-olah ujian Nabi. Tidak. Ujian yang diberikan kepada kita ni adalah ujian yang memang untuk diri kita, untuk bersesuaian dengan peringkat kita yang kita kena terima, dan kita kena berusaha untuk menghadapi ujian tersebut. Dan mudah-mudahan kita ini berjaya dalam segala mihnah tribulasi yang Allah Subhanahu Wa Taala merencanakan ke atas kita. Kenapa? Kerana apabila Allah Subhanahu Wa Taala ini menguji kita, Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada kita. Faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu sukhtun. Barang siapa yang redha terhadap ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala ujikan kepada kita, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan kalaulah kita berang, kita marah terhadap ujian ini, maka kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sabar ni kita kena juga bertempat. Sabar ni bukan sahaja sabar yang kita belajar, sabar yang bersifat mahmudah. Ada sabar ini bila kita letak pada bukan tempatnya, dia akan jadi perkara yang zalim. Sabar satu perkara yang zalim bila mana kita letak kesabaran tidak kena pada tempat. Sabar. Orang pukul kepala kita, orang duku kepala kita, sabar. Walaupun memang dilayan kalau kita dakwahnya memang adalah sifat yang mulia, tetapi kalau kita membenarkan kezaliman terus berlaku, kesabaran kita pada waktu itu tak boleh. Sabar tak boleh pada bukan tempatnya, tak boleh. Tak boleh. Sabar. Barang naik dan sebagainya, harga tak habis-habis naik ni, minyak habis, naik diesel naik, Allahu Akbar, naik belaka. Gaji di parlimen naik juga. Naik belaka sekarang ni. Gaji kita tak naik geram juga. Nak sabar macam mana lagi ni? Tak boleh dah. Tak boleh. Buatlah macam mana cukai, macam mana sekalipun, pokoknya nama cukai kita akan keluar duit. Ikutlah SST ke GST ke, bila nama saja cukai, kita sebagai rakyat kena keluar duit. Kena keluar duit. Sebab apa kena buat cukai dan sebagainya? Kerana kita nak menambahkan pendapatan negara. Kita nak melipat gandakan pendapatan negara. Sebab apa? Negara kita kekurangan kewangan. Sebab apa berlaku kekurangan? Kena tahu juga. Sebab apa? Sebab berlakunya ketirisan, kita tahu. Berlaku keborosan, berlaku macam-macam yang kita tahu. Projek bagi hadiah laptop kepada pelajar sekolah, satu lebih kurang dalam 1,500 laptop. Sekarang ni 1,500, 1,700 dah boleh dapat dah. Bila claim satu laptop ni lebih kurang 3,000 habis. Ini kebobrokan yang berlaku di kalangan pemimpin. Banyak duit-duit yang hilang. Bila dah duit dah banyak hilang dan sebagainya, duit dah tak ada, nak buat macam mana? Macam mana nak mengatasi perkara tersebut? Perkara tersebut yang bila kita cadang dan sebagainya, kita naikkan, kita buat cukai baru. Baik. Sedap-sedap saja. Sedap-sedap saja. Masalah yang berkaitan, masalah ini adalah masalah manusia. Masalah ini tidak boleh diselesaikan dengan duit. Kenapa? Pokok masalah ini tidak diselesaikan. Kalau masalah pokok tidak diselesaikan, kita nak lihat, buatlah macam mana sekalipun, masalah ini tetap akan berlaku. Kita kena tengok punca masalah ini apa. Puncanya adalah ada golongan-golongan manusia yang begitu jahat mengurus takbir negara. Iza wusidal amanah fantazirus sa'ah. Iza wusidal amanah ila ghairi ahli fantazirus sa'ah.
Apabila tugas amanah telah diberikan kepada bukan orangnya, bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Inilah yang kita belajar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rakyat yang perlu menanggung bebanan ini? Kerana yang menjadi penjenayahnya adalah penjenayah kola putih. Tetapi kenapalah kita semua yang kena terima perkara tersebut? Zalim, orang-orang yang penjual ikan kena, orang penjual sayur kena, orang yang berpendapatan 1,500 ke bawah kena, orang yang tidak ada duit pun kena juga. Nak beli barang, macam mana ni? Dia kata top up tak naik harga, dah kali naik harga. Macam mana ni? Dia dah sebut dah tak naik harga. Dah naik harga ni macam mana? Oh, sebenarnya naik harga ni dalam keadaan naik harga, tetapi ditingkatkan lagi data-data yang mereka sediakan perkhidmatan. Macam tu pula. Tak naik harga, kita lihat, kita pergilah pasar raya kita tengok naik harga belaka. Naik harga belaka. Ini macam mana kesan daripada cukai yang telah dilakukan? Nak tengok pro dan kontranya, kita lihat kontra paling banyak. Siapa yang boleh mengadakan banyak tentang kebaikan cukai ini, boleh dia buat. Sekarang anak nak mari juga, nak dengar apakah kebaikan-kebaikannya yang berdasarkan kepada membumi perkara realiti yang berlaku. Kalau kita tengok tidak ada kebaikan dan sebagainya, kita kena admit tak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan. Golongan yang susah menjadi lebih susah. Dalam keadaan kita lihat orang-orang besar ni, mereka ni duit minyak pun tak bayar, kereta pun dapat free dan sebagainya, ada allowance, gaji naik 16,000. Apa kejadian? Dah keluar. Sabar ustaz, ittaqullah, fasbir. Sabar macam mana? Ya Allah, ya Tuhanku, kita ni gaji 1,000 lebih je. 1,000 lebih, kemudian dalam keadaan kita nak bayar kereta 500,500. Rumah 500,500. Dah 1,000 lebih tu, 1,100 lah. Dengan duit motornya dan sebagainya. Macam mana ni nak hidup ni? Macam mana nak hidup? Ini zalim. Dan doa-doa orang yang zalim ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah kamu terhadap doa-doa orang yang zalim, kerana tidak ada halangan, hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi mengatakan bahawa takutlah kamu terhadap doa-doa orang yang zalim, kerana tidak ada hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran kepada kita yang pertama. Yang kedua, kita melihat apa yang berlaku dalam hadis hari ini. Tak boleh kita mengatakan bahawa kenaikan, kebobrosan umat manusia yang melakukan pada hari ini semuanya adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Naiknya sayur kita ni, naiknya harga ni, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kena terima. Orang ni mari sini, kita pelukul bagi dia sedar dulu. Ini yang berlaku. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik kepada negara kita, kerana kita ni dah macam-macam. Seolah-olah kena sembelih satu hari dah. Kena sembelih dengan pisau yang tumpul pula. Allah nanya ni kita. Ke tak rasa? Tak rasa bagus. Tak rasa. Rasa ni. Kita rasa. Pendapatan kita pun rendah dan sebagainya, kita rasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada mereka yang mengurus tadbir negara ini. Mudah-mudahan negara kita mendapat satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara yang baik yang menjalankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, yang adil, yang berkebajikan, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan ke dalam negara tersebut pemimpin yang menjadi baik dan rakyat yang menjadi baik dan mendapat maghfirah, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doa dengan baik supaya mereka semua ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mengurus tadbir rakyat semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doa kita, dan mudah-mudahan pada hari ini kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan terhindar daripada segala kejahatan manusia. Itu saja daripada ana. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada apa-apa pertanyaan? Kalau tak ada, kita berhentilah. Tak ada pertanyaan ni, dia ada dua. Pertama dah faham dah. Saya rasa pakcik-pakcik lebih faham kot. Jadi itu sajalah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Kita tutup majlis kita ni dengan tasbih kafarah surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana warhamna nabiyyi rahmatal mursalin wa hamil malaikati min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa amalin la yufna sabila yushma min du'a mustajabu laha. Allahumma ighfir lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.